أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia-Nya pada malam yang penuh barakah ini kita dapat berhimpun dalam Masjid Sayyidina Abu Bakar Mutan untuk sama-sama kita meneruskan taatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah pada malam ini Masjid Yutem menyambung kembali kuliah tafsir Al-Quran yang mana pada semalam telah dimulakan oleh Al-Fadhil Ustaz Luqman, ya. Dan pada malam ini, minggu yang kedua, saya akan teruskan dengan pengajian tafsir Al-Quran yang mana ada sebelum cuti semester itu kita telah sampai pada ayat ke-40 daripada surah Al-Baqarah. Cuma bila kita dah mulakan ni, kita hanya ada beberapa minggu sahaja, itu 2 ke 3 minggu, kemudian kita akan masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi bulan Ramadan nanti kita akan hentikan pengajian, tumpukan kepada qiyam Ramadan dan tumpukan kepada amalan ibadat. Jadi pada malam ini saya ingin memfokuskan kepada jemaah hari sekalian dan sidang pendengar secara langsung se-Islam. Kita akan mengupas tentang tafsir ayat-ayat as-siyam, iaitu tafsir ayat-ayat tentang puasa. InsyaAllah untuk kita ulang kajilah, kita dapatlah 2 ke 3 minggu untuk kita menghabiskan penafsiran ayat-ayat as-siyam, iaitu ayat yang kita akan fokus adalah tidak lain tidak bukan ayat as-siyam, ayat-ayat tentang puasa, iaitu dari surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 187. Jadi adik-adik yang tidak ada kitab, bolehlah kalau ada smartphone, bawa smartphone, boleh lihat penafsiran ayat 183 hingga 187. Nak tengok terjemahan pun boleh. Kalau nak download tafsir Ibnu Kathir dalam Play Store pun dia downloadkanlah, ya. Tak rugi kalau kita ada tafsir Quran dalam handphone kita. Dalam handphone kita ni benda yang berat-berat pun ada ni. Macam-macam ada. Facebook ada, Instagram ada, TikTok pun mungkin ada kan. Berat-berat tu. Tapi tak salah kalau kita download satu tafsir Quran. Ada tafsir Ibnu Kathir ataupun download apa nama aplikasi saya lupa, Tadabbur Quran, Tadabbur Quran
Tafsir Ibn Katsir juga, ya. Maka kita boleh lihat dengan dalam bahasa Melayu lah, kita boleh rujuk. Jadi kita dapatlah 2-3 kali untuk kita habiskan pembelajaran tentang ayat Siyam, ayat-ayat tentang puasa. Jadi diharapkan juga rakan-rakan kita yang sedang mendengar secara live dapat istiqamah. Sementara kita mengisi waktu yang barakah ini, waktu maghrib hingga waktu isyak, untuk kita baca sedikit tentang ayat Siyam sebagai persediaan untuk kita masuk pada bulan Ramadan al-Mubarak nanti. Dan kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam. Dan kita masuk kita sekali lah, ya. Kalau kita tak tertunggu-tunggu, belum sempurna dalam iman kita ni, ya. Ada orang masuk bulan puasa ni, ada yang gembira, ada yang risau, macam-macam. So kita boleh zahirkan perasaan kita depan kawan-kawan kita, tapi hati kita tidak boleh kita tipulah. Jadi Nabi SAW sendiri telah memberi kabar gembira, kan, kepada para sahabatnya tentang kehadiran bulan Ramadan itu. Itu sebagai satu kabar yang sangat menggembirakan. Sebab apa? Bulan Ramadan ini adalah bulan digandakan segala amal soleh. Dalam Sahih Ibn Khuzaimah disebut amalan kita di luar Ramadan ini pun telah digandakan. Setiap amalan digandakan paling minimal 10 kali ganda hingga 700 kali ganda, ya. Tetapi bila masuk bulan Ramadan al-Mubarak, yang 10 kali ganda itu digandakan lagi 70 kali ganda. Ini disebut dalam hadis Sahih Ibn Khuzaimah. Jadi sudah pastilah bulan Ramadan ini bulan yang kita tunggu-tunggu lah. Maksudnya kalau kita buat sedikit amalan, amalan kita digandakan dengan banyak gandaan, ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita umur yang panjang sehingga masuk pada bulan Ramadan yang mubarak. Dan telah masyhur doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, Allahumma sallimni Ramadan, Allah sampaikanlah aku pada bulan Ramadan, wa sallim Ramadana li, dan sampaikan Ramadan untukku. Dan ada juga hadis yang masyhur juga yang kita selalu baca, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Pentingnya bulan Ramadan ini kerana amalan pada bulan Ramadan ini dia ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dipanggil sebagai malam Al-Qadar. Jadi dalam hadis riwayat Ahmad disebut, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapat kebaikan pada malam tersebut, maka akan diharamkan kebaikan pada hari-hari dan malam-malam yang baik. Jadi itu kita nak, daripada hari ini kita nak warm up. Sepatutnya pada bulan Rajab ni kita dah warm up untuk gandakan amal soleh kita. Banyakkan puasa sunat, banyakkan bacaan Quran, dan kalau boleh khatam Quran. Sebab apa? Kita bimbang, kalau kita masuk Ramadan baru nak warm up, letih kan kita, macam orang yang tak biasa berlatih, berlari, berjogging, tiba-tiba masuk pertandingan baru nak berlari, habis jatuh dia, pingsan dia. Jadi kita nak sebelum masuk ke pertandingan ada pusat latihan Ramadan itu, kita dah warm up. So, banyakkan amalan-amalan puasa, dan amalkan juga banyak amalan-amalan sedekah. So di tabung kita ni banyak, tabung-tabung untuk infak perbelanjaan pada bulan Ramadan. Sebab ada orang dia fikir masa bulan Ramadan dia nak infak. Jadi saya nak betulkan sikit kefahaman. Kadang-kadang orang sebab dia dengar hadis kelebihan berinfak pada bulan Ramadan, lalu dia nak tunggu bulan Ramadan baru diinfak. Sedangkan kalau diinfak sekarang,
Wang itu akan digunakan pada bulan Ramadan juga. Dia pun akan mendapat pahala. Dan kalaulah ditakdirkan umur dia tak panjang, dia telah infak, dan sudah pasti wang yang disalurkan, yang disedekahkan itu akan digunakan pada bulan Ramadan, dan dia pasti akan mendapat pahala itu. Tapi kalau dia menangguh-nangguhkan, maka kita takut nanti kita akan terlepas ruang. Kalau nak infak, kita wamak dari sekarang, banyakkan infak daripada sekarang. Kerana bulan Ramadan itu kita nak memerlukan perbelanjaan yang banyak. Antaranya kita akan menyediakan iftar, juadah berbuka puasa di masjid, dan juga sahur kita sediakan hari-hari. Dan untuk maklumatnya, ni Ustaz Ali dah ulang, dia ni yang kumpulkan duit untuk ihya Ramadan kita ni. Setakat ini jumlah terkumpul yang kita ada sekarang ni adalah RM28,133 yang boleh kita belanjakan untuk iftar dan sahur. Hanya cukup 8 hari saja. 8 hari saja. Kita ada 30 hari pun. Jadi untuk SEM kali ini, adik-adik semuanya rasanya penuh bulan Ramadan ni di sini, tak balik kan. Jadi bayangkan, kalau setakat ni infak hanya cukup untuk 8 hari, tak cukup, banyak lagi hari ni. Ada lagi 22 hari lagi tak cukup ni. Jadi kita kena sedia pada sekarang. Kita kena selalu infakkan. Bayangkan kalau kita infak tu pahala dia cukup besar. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan yang Mubarak, kita nak kena buang, banyakkan ganda sedekah, banyakkan amalan puasa sunat, banyakkan bacaan Quran, supaya nanti bila kita dah masuk bulan Ramadan, kita dah terbiasa untuk melakukan amal sunat. Kita tidak akan rasa kikuk. Sebab amal ibadah ni kalau kita tak konsisten, nanti kita akan mudah bosan. Betul? Itu yang kita tengok pada malam pertama, malam kedua, minggu pertama, malam Ramadan. Kita tengok sembahyang tarawih penuh. Oi, benar masjid dulu melimpah sampai belakang kan, adik-adik. Tapi masuk hari kedua, ketiga, masuk minggu kedua, saf tu makin maju. Saf tu makin maju. Maju ke hadapan, maju pada lama-lama, tinggal satu baris saja. Yang ini kita takut. Itu sebab tak wamak lah tu. Tak wamak. Kita tak terbiasa kan. Sebab apa? Kita tak mau. Sedangkan bulan Ramadan ni yang paling penting adalah fasa akhir dia. Fasa akhir dia kata apa? 10 malam terakhir tu yang Nabi suruh kejar tu. Sepatutnya pada fasa terakhir tu lebih kita ganda kan. Tapi zaman sekarang ni kita dah terbalik. Yang mula-mula lagi kita fokus, pada hujung tu kita dah lemah kan. Jadi kita tak mau amalan-amalan kita ni Ramadan ni sama je macam tahun-tahun yang lalu. Jadi rugi lah. Jadi seperti yang kita janjikan, malam ni kita akan memfokuskan ayat-ayat tentang puasa, iaitu insya-Allah jadi tuan-tuan dan puan boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat ke 183. Ayat 183. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul Azim. Malam ni kita tumpu pada ayat 183 dan insya-Allah kalau sempat masuk pada ayat 184. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala,
yang bermaksud ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas golongan sebelum kamu, agar kamu bertakwa, la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, iaitu puasa itu beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, iaitu musafir, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya, iaitu dalam keadaan berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, iaitu mereka diberi keringanan untuk tidak berpuasa, iaitu dengan membayar fidyah. Wajib membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sadaqallahul azim. Jadi adik-adik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini adalah ayat yang secara muktamad mewajibkan orang-orang Islam berpuasa. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kita dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba ini adalah lafaz, kalau kita nak terjemah, telah tertulis. Kutiba ni maksudnya kita baca kitab, ataupun aktub, tulis. Lafaz tertulis ini adalah lafaz yang memberi maksud yufidul wujub, memberi maksud kepada kewajiban. Sebab itu kita terjemah, diwajibkan ke atas kamu as-siyam, iaitu berpuasa. Jadi antara tanda-tanda keimanan seorang Muslim, ya, apabila dia melakukan ibadah puasa, maksudnya dia telah menyempurnakan imannya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memanggil kita dengan panggilan iman. Kalau kita merasakan kita nak menjadi orang-orang yang beriman, maka kita akan menyambut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah juga memberikan satu challenge kepada kita, kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang mana ibadah puasa ini bukan ibadah yang baru diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi ibadah puasa ini juga telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang mana ibadah puasa ini telah diwajibkan kepada kaum-kaum terdahulu, la'allakum tattaqun. Maqasid ataupun objektif daripada ibadah puasa ini, la'allakum tattaqun, supaya kamu beroleh takwa. Jadi kita kena faham, takwa ini adalah satu sasaran kepada ibadah puasa. Ya, dan memang dalam ayat Al-Quran banyak menyebut tentang pentingnya takwa. Betul tak? Dalam ayat yang lain Allah Taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Allah pesan kepada kita, kita kena kejar jadi orang yang bertakwa. Dan takwa bukan takwa main-main.
sebenar-benar takwa. Apa maksud takwa? Iaitu melaksanakan segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan yang itu takwa. Itu maksud takwa. Dan Allah pesan juga, dan janganlah kamu mati. Iaitu pastikan kamu ni jangan sampai berajal kepada kita ni kita tak bersedia, kita tidak menyerahkan diri pada Allah Taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan berserah diri. Serah diri apa? Kita redha terhadap apa yang Allah beri kepada kita dan kita terima segala syariat ini dan melaksanakan semua. Ini adalah pesanan, bukan saja pesanan Allah Ta'ala, tapi pesanan para Nabi pada setiap kaum dia. So, kalau kita baca surah Baqarah, Nabi-Nabi Bani Israel banyak pesan kepada anaknya, hendaklah kamu bertakwa, jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam, Muslim. Nabi Yaqub pesan kepada anak dia, serta Nabi-Nabi yang lain. Kalau kita baca Quran, kita tahulah ini pesanan yang penting, ya. Juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kamu kerana sebaik-baik bekalan adalah takwa. Allah suruh kita buat bekalan. Bekalan untuk mana? Hari apa? Hari akhirat. Kerana sebaik-baik bekalan yang baik bukannya ijazah kita, bukannya harta kita, bukannya pangkat kita. Allah langsung takkan pandang benda itu. Ya, walaupun kita memerlukan di dunia, tapi yang paling penting bagi Allah adalah takwa. Sebab itu kita jangan tertipu dalam hidup kita. Jangan tertipu dengan menentukan arah tujuan hidup kita. Kita nak jadi apa saja ikut kita. Allah Ta'ala berikan keluasan kepada kita. Nak jadi apa, kita ambil lah. Dunia ni pun Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Tapi akhir sekali Allah Ta'ala nak bagi kita ni supaya mengejar matlamat yang paling besar, iaitu takwa. Bekalan takwa. So hebat macam mana pun kita atas dunia ni, kalau tidak ada bekalan takwa, rugilah kita. Ya, hebat mana sekali pun kita. Jadi bekalan yang paling penting adalah takwa. Dan kita selalu dengar ayat yang kita baca tadi dalam khutbah Jumaat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mana kita selalu dengar dan biasa selalu dengar, kita pun kadang-kadang tak peka tentang maksud ayat. Ya? Itu pesanan yang paling penting. Bahkan pesanan takwa merupakan salah satu rukun daripada khutbah Jumaat. Kalau khatib Jumaat tak sebut pesanan takwa, maka khutbah Jumaat itu tak sah. Mesti, wajib. Sebab itu ada pesanan yang paling penting. Sebab itu puasa ni sangat penting bagi kita. Ya, sebab dia boleh menjana takwa kita, memperbaharui takwa kita. Supaya kita punya iman dan amal soleh ni akan terjaga pada hari-hari lain. Dan pusat latihan dia punya universiti dia, amalan soleh ni adalah Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak. Dan kita juga selalu dengar tentang ayat, orang kata ayat 1000 dinar, kan? 1000 dinar. Tapi mana dapat nama 1000 dinar tu pun tak tahu. Allah alam lah orang kita sebut, kan. Ayat Al-Quran sebenarnya lebih berharga daripada 1000 dinar, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan sediakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
dan Allah Ta'ala akan memberi rezeki kepadanya jalan yang tak disangka-sangka. Pentingnya takwa. Tapi dalam nak kerja takwa ni, dia macam-macam cabaran. Macam-macam cabaran. Sebab kita ni ada nafsu. Sebab itu bulan Ramadan antara disyariatkan adalah puasa. Dia tujuannya adalah untuk kekang hawa nafsu kita. Nafsu yang paling utama, yang wajib hari-hari kita layan adalah nafsu makan. Betul tak? Itu wajib kita makan. So benda yang wajib bagi kita pun kita boleh kekang, apatah lagi yang tak wajib. So ada isaukur ni, ada isaukur. Ada semua muka soleh-soleh ni, insyaAllah. Wukuk ni wajib ke? Tak wajib pun. Ada orang kata makruh, ada yang kata haram. Jumhur ulama kata haram. So wukuk yang tak wajib tu bahkan makruh dan haram itu lebih-lebih lagi lah kita boleh tinggalkan. Sebab yang wajib makan tu kita boleh tinggal. Itu lebih hikmah. Ini hikmah. Yang wajib tu kita boleh tinggal, apatah lagi benda yang makruh dan yang haram. Apa lagi yang wajib kita buat hari-hari? Jangan tengok amal ibadat lah, tengok kesalahan kita hari-hari. Apa yang keburukan kita atau berdosa yang kita buat hari-hari? Sendiri mau ingat nak tanya diri kita. Apa dia? Contoh. Ada? Boleh sebut? Yang kita buat lah, bukan kita je, orang kita pun buat. Benda ni dosa, orang kata dosa universal, semua orang buat. Biasanya lah semua orang buat. Apa dia? Mengumpat. Betul tak? Ini tak nak jawab ni, kita mengaku semua orang saya soleh lah. Ini tak mengumpat hari-hari, bagus lah. Orang depan saya ni semuanya bagus-bagus, suci-suci. Sekarang ni mengumpat, dia ada cara yang canggih sekarang ni. Mengumpat online pun ada. Mengumpat melalui WhatsApp, melalui media sosial dan sebagainya. Bahkan ada grup mengumpat juga. So mengumpat ni, kalau ada orang yang dah biasa mengumpat ni, dia tak selesa kalau dia tak mengumpat. Betul tak? Dia biasa cakap tentang orang. Kalau tak cakap tentang orang, dia rasa macam tenang hati dia. Ini tanda-tanda orang yang dah makin hari hati dia makin dinodai dengan nokta, iaitu noda-noda hitam yang boleh menghitamkan hati kita. Ini kita cakap pada diri sendiri lah. Kalau benda wajib pun kita boleh tinggalkan makan minum, jadi kita muhasabah. Benda yang berdosa lagi kita boleh tinggalkan. Betul tak? Sebab ramai orang pada bulan Ramadan ni dia hormat. Dia hormat tu. Walaupun orang kaki tak sembahyang, tapi kalau dia tak puasa dia rasa aib. Ada mamat ni memang kau lagi sembahyang. Walaupun aku tak sembahyang, tapi kau jangan cakap aku tak puasa. Aku puasa. Walaupun sembahyang tu rukun Islam yang pertama sekali, tapi kalau bab puasa ni ramai orang yang tahan biasanya. So kalau tak puasa tu aib, memang aib. Dan ibadah puasa ni dia boleh mudah untuk menjana takwa. Sebab yang saya cakap tadi lah, sebab dia benda asas, benda yang wajib kita buat hari-hari itu makan, tiba-tiba kita boleh tahan. Jadi benda-benda yang tak penting, tambah lagi benda-benda yang berdosa, lagilah kita boleh tinggalkan. Sebenarnya kita boleh muhasabah. Kalau kita ni seorang perokok tegar, kita sebenarnya boleh tinggal sebenarnya. Kalau kita fikir betul-betul lah, kita boleh tinggal dengan sebab puasa pada bulan Ramadan. Kalau kita ni orang yang pengumpat tegar, kita boleh tinggal sebenarnya dengan sebulan ni. Kita dah rasa macam kita dah
dan rasa macam jijik dosa tu. Cuba kita Ramadan kali ini kita jaga betul-betul. Kita buat list satu amal soleh, satu lagi dosa yang kita target untuk kita tinggalkan. Dosa yang biasa kita buat lah, itu hanya catatan kita lah. Jangan duk tayang kat Facebook. Ada orang dia suka tayang kat Facebook. Tak perlu kan? Sebab puasa ni dia punya tujuan dia untuk melatih kita ikhlas. Betul tak? Ramai orang ikhlas tu. Betul tak? Sebab puasa ni satu amalan yang tak ada potensi untuk riak. Sebab dia amalan bukan melakukan, dia meninggalkan. Betul? Amal meninggalkan makan minum. So bila meninggalkan, orang tak nampak. Macam mana nak selfie aku tengah puasa? Tak boleh kan? Kalau selfie tengah baca Quran, dia nampak potensi untuk riak tu. Boleh kan? Ada orang dia tahajud, dia buat rakaman orang kan, tahajud. Ada orang dia tadarus pun update ya. Hari ni alhamdulillah dah khatam berapa juzuk. Mungkin niat dia untuk beri nak beri semangat, motivasi ke kawan-kawan yang lain, tapi syaitan ni sangat bijak. Dia boleh larikan niat kita daripada tujuan dia nak bagi orang semangat buat ibadat kepada kita, niat kita untuk menunjuk amalan kita. Sebab tu ibadah puasa ni tak ada potensi untuk riak. Dia ibadah meninggalkan. Jadi ibadah meninggalkan tu maksudnya nak selfie apa tengah puasa kan? Jadi ramai, insya-Allah ramai buat ikhlas. Dia sendiri meninggalkan semua makanan minum. Ini disebut puasa asas lah. Kalau puasa yang lebih dalam lagi, dan puasa daripada bercakap benda-benda yang keji dan mungkar, itu juga adalah antara matlamat puasa. Jadi nak kejar kepada maksud takwa, la'allakum tattaqun. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, ayat puasa ni kalau adik tengok, dia berakhir pada ayat 183 kan, 187 kan. Kita tengok ayat 188. 188 Allah sebut, jangan kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, ataupun jangan makan harta orang lain. Jadi maksudnya Allah nak beritahu sini, natijah pada puasa, kamu keluar pada bulan Ramadan nanti, kamu jangan buat dosa ambil hak orang lain. Kamu kena jadi orang baik. Pastikan kamu jadi orang baik. Kalau keluar bulan Ramadan, kita jadi macam diri kita sebelum Ramadan tadi, maknanya tak sampai matlamat puasa kita. So mesti kena jadi orang yang baik lepas Ramadan. Sebab kita takut tak? Dan kita muhasabah diri kita, aku ni setiap tahun Ramadan macam sama dia, tak ada macam lagi baik pun. Jadi pastikan kita doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita Ramadan kali ini, kita boleh buat sehabis baik dalam sejarah hidup. Sebab kita ni alhamdulillah beruntung, sangat-sangat beruntung. Sebab Allah kurniakan bulan Ramadan ni pada umat Nabi Muhammad SAW. Sebab umur umat Nabi Muhammad ni tak lama. Kata Nabi SAW, A'mara ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku ni tak panjang, antara 60 ke 70 tahun. Umur umat dahulu ada 900 tahun sampai 1000 tahun umur Nabi Nuh. Tapi umur umat Nabi Muhammad SAW tak panjang. Jadi bila tak panjang, kita punya amalan pun tak seberapa. Jadi dengan amalan tak seberapa tu, Allah ganda, Allah beri bonus setiap tahun kita ada bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ni kita boleh ganda lagi amal soleh. InsyaAllah. Okay, kita beri laluan kepada azan dan kita sambung sikit saja.
Jadi adik-adik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, berbalik pada ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kerana puasa dapat menyucikan badan dan mempersempitkan jalan syaitan, maka dalam hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ditegaskan bahawasanya baginda Rasulullah SAW telah bersabda, ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija. Ya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, anak-anak muda ni, kita lah muda. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk bernikah, maka hendaklah ia bernikah. Adik-adik kita ni yang nafsu sedang bergelora, ya, pada zon yang paling kata bergelora, nafsu sedang membuak-buak untuk berpasangan. Mungkin ada yang dah nikah, alhamdulillah, selamat lah. Orang yang dah nikah pun dah selamat juga, tak cukup. Kadang-kadang nak juga 2 kali, nak juga kali ketiga, nak kali keempat. Itulah nak katakan keperluan manusia, kadang kita. Sebab nafsu juga, nafsu juga lah. Nafsu ni tak salah, kan? Nafsu memang diiktiraf dalam Islam. Sebab itu Islam mensyariatkan pernikahan. Jadi Rasulullah pesan pada anak muda, wahai anak muda, barang siapa di kalangan kamu mampu untuk berkahwin, kahwin cepat-cepat. Dah kahwin ke belum? Kahwin dia. Jadi Nabi suruh kahwin cepat-cepat. Kerana apa? Kahwin ini dia boleh menundukkan nafsu kita. Tapi Nabi kata, wa man lam yastati', tapi kalau kamu tak mampu tak kahwin, wah saya ni tak kerja lagi, ataupun tak mampu lagi nak tanggung anak dara orang, tentang belajar lagi, tak mampu lagi, Nabi kata fa alaihi bis-shawm, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, kerana puasa itu merupakan perisai tadi. Ini Nabi beritahu. So kalau kita nak kekang nafsu kita ni, ada mungkin adik-adik adik dengan sibuk bercinta, tengah sibuk bercinta sekarang ni, tak mampu nak kekang nafsu ni, nak kahwin, duit tak ada. Tapi kalau dekat Melaka kahwin, dia punya mas kahwin rendah, kan, RM40. Negeri lain mahal, Selangor apa Selangor 100 kan, 200 lebih kan. Ada negeri RM1,000, tapi Melaka RM40. Mudah kahwin kat Melaka. Cari orang Melaka. Tapi nak kata kat sini, kahwin ni sebenarnya mudah ya dalam Islam, untuk bagi kita boleh mengekang nafsu. Kalau mampu lah, kalau tak mampu ni macam-macam lah, bukan kerana duit dia. Tak mampu dari nafsu batin, tak mampu dari sudut masa, so kita nak fokus, kan. Ada orang mampu lah, itu banyak takrifan kemampuan. Kalau tak mampu tapi nafsu ni bergelora juga, Nabi suruh berpuasa. Kerana puasa kita boleh kekang nafsu. InsyaAllah cubalah banyak berpuasa. Setidak tak boleh puasa banyak, puasa sebulan 3 hari. Puasa hari-hari putih. Hari ni berapa Syaban? 12 Syaban ni.
13, 14, 15 Syaban boleh puasa hari-hari putih setiap bulan lah, bukan bulan Syaban je. Ataupun kalau kita nak puasa kerap macam puasa Nabi Allah Daud AS, sehari puasa, sehari berbuka. Ataupun puasa yang disunahkan oleh Nabi SAW, puasa hari Isnin dengan Khamis. Puasa lah, InsyaAllah boleh kekal nafsu kita. Itu tujuan puasa. Bukan tujuan puasa nak bagi kurus. Wah, kalau orang perempuan dia suka kan masa bulan puasa, dia kata, "Oi, kita seronok, dia pun seronok lah." Seronok apa? Inilah masa dia nak bagi kurus badan. Jaga-jaga nak bagi kurus badan, takut-takutnya nak kerja takwa tu dah hilang. Dia nak bagi kurus badan, nanti muat pakai baju raya. Suruh tempat baju raya sempit-sempit sikit. Kalau puasa bulan Ramadan masuk hari raya habis. Pakaian ketat-ketat habis. Apa erti puasa? So tengok tujuan kita masuk Ramadan ni macam mana. Apakah gembira kita ni gembira yang diredai di sisi Allah. Yang diredai adalah gembira kerana amal ibadat kita boleh bertambah dan boleh nak jalan takwa. Jaga-jaga lah. Sebab ada orang dia risau masa tengah puasa. Ada orang gembira pun macam-macam masa gembira. Inilah peluang aku nak lansing sendiri, itu masalah. Ada orang juga rajin puasa juga. Puasa sebab apa? Nak kurangkan berat badan. Sebab puasa ni ibadat kan. Dia bukan lain macam puasa daripada nak ambil darah tu. Itu puasa orang ada kecil manis. Malam kena puasa kan. Ini puasa nak kata ketika ada puasa yang sebenar, menahan diri daripada makan minum daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Itu maksud puasa syarak. Yang itu maksudnya. So kalau dia gunakan puasa itu untuk mencapai habuan duniawi, maka tak ada nilai di sisi Allah SWT. Sebab itu adalah puasa yang Allah syariatkan, yang mana dia tidak boleh diniatkan melainkan untuk taqarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis ini Nabi sebut peranan puasa juga boleh kita kekang nafsu kita. Itu tujuan dia. Daripada kita rajin mengumpat, dikurang, dah tak mengumpat, risau hukum, jadi tak risau hukum. Daripada banyak bergosip, dah tak ada bergosip. Daripada buat benda perkara-perkara yang memelegakan, kita isikan kita punya masa dengan membaca Quran. Sebab bulan Ramadan juga Allah isytiharkan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Allah berbangga dengan bulan Ramadan ni, bulan yang diturunkan Quran dari kita. Sebab itu para ulama bila tiba bulan Ramadan mereka untuk pulang-pulang pengajian, mereka tumpu untuk amal soleh. Orang ada ulama pun nak beramal juga kan. Bukan dia anak murid je, tumpu kan berquran, banyak khatam Quran. So nanti bulan Ramadan nanti kita nak ada semangat hari-hari kena tadarus Quran. Kalau boleh dekat masjid itu penuh kumpulan-kumpulan tadarus yang Ustaz Hadi ni. Memang ditaklifkan untuk jadi tubuhkan rumah ngaji Quran di UTM. Sebulan Ramadan nanti siapa nak daftar untuk tadarus Quran, kumpulan tadarus Quran, boleh daftar dengan Ustaz Ali. Mungkin dengan kerjasama kelab Amqar. Kelab Amqar, kelab tahfiz kita. Kelab pelajar-pelajar pensijilan tahfiz kita. Kita hari-hari ada pelajar-pelajar yang ambil bidang kejuruteraan belajar tahfiz Quran. Jadi penghafal Quran. Kita nak keluarkan hufaz profesional. Para penghafal Quran bukan sahaja mahir dalam bidang kejuruteraan, tapi dia seorang penghafal Quran. Yang ini kita nak latih. Jadi bulan Ramadan ni, mari kita sama-sama datang. Sebab majlis ni bukan satu, semua untuk semua. Kita datanglah, walaupun kita bukan orang lagi majlis, kita datang ramai-ramai tadarus Quran. Tapi jaga juga SOP lah kan. Tadarus Quran sampai khatam. Dia lalu kan. Jadi ada orang mungkin nak semangat buat dekat asrama, tapi yang paling afdal
baca Quran di masjid, sebab masjid dapat pahala i'tikaf. Bila masjid ni besar ni, selesa lagi, ada kipas besar lagi, kan? Kita nak khatam Quran ramai kat sini pun adalah suasana meriah dan dapat lagi pahala i'tikaf. Ada orang dia dah musim PKP dia biasa dengan online, semua nak online. Baru ni ada viral sembahyang jemaah pun dia nak online juga, masya-Allah. Dia dah biasa semua online, kelas online, semua online, sembahyang jemaah tak ada lagi masjid, kita online je, sama-sama online sembahyang jemaah. Dia rasa sesat mana ni benda ni? Jangan. Online kalau kita boleh manfaatkan online je juga, tapi jangan kita online kan benda yang tak boleh online, kita online kan. So, tadarus, sekarang ni kita dah boleh dah tadarus. InsyaAllah Ramadan ni kita meramaikan sembahyang tarawih pun boleh, InsyaAllah tadarus pun boleh, ya. Ada rezeki kita buat moreh lah. Kalau ada rezeki, kalau banyak semangat adik-adik tuan-tuan ni, kita boleh buat moreh kan. Sama-sama kita meriahkan Ramadan Mubarak. Kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita semangat, berikan kita kesempatan, umur kita panjang, ya. Sebab saya pun bimbang ya tuan-tuan, masuk bulan Ramadan setiap tahun banyak berlaku kematian. Setiap tahun berlaku banyak berlaku kematian. Kadang-kadang mengejutkan. Bukan orang tu, orang muda meninggal insiden ni, hari ni kena COVID, kena ni. Setiap tahun je. Jadi kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala betul-betul beri kita kesempatan, diberikan panjang umur kita, ya. Sebab kita nak sangat masuk bulan Ramadan. Dan andai kata kalau kita tak sempat bulan Ramadan, kita sediakan amalan-amalan kita untuk amalan itu dapat pahala bulan Ramadan, iaitu dengan apa? Sedekah dekat kabur. Sedekah, insya-Allah kalau kita tak panjang umur pun, duit yang kita sumbangkan dibelanjakan bulan Ramadan dapat pahala, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, insya-Allah kita akan lanjutkan kuliah kita ini pada minggu hadapan. Kita akan ada kedua pertemuan lagi sebelum masuk bulan Ramadan Mubarak. Kita akan habiskan tafsir ataupun tadabbur ayat-ayat puasa. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.